Kapit sering dikaitkan dengan tiga definisi. Kapit sebagai sebuah daerah dikendalikan di bawah Majlis Daerah Kapit bersama tiga lagi daerah iaitu daerah Song, Belaga dan Bukit Mabung. Kapit sebagai sebuah bahagian pula terdiri daripada dua parlimen iaitu Hulu Rajang dan Kapit. Manakala Kapit sebagai sebuah parlimen terdiri daripada tiga DUN, DUN N61 Pelagus, N62 Katibas dan N63 Bukit Goram. Lebih 50 tahun bergantung 100% kepada pengangkutan air, dulu dan kini ketara berbeza di Parlimen 215 Kapit. Parlimen Kapit diwakili oleh Dato' Alexander Nanta Linggi, cucu kepada Mendiang Tun Jugah, Presiden PBB yang pertama di Sarawak dan anak tunggal kepada bekas ahli politik terkemuka iaitu Tan Sri Leonard Linggi. Darah kepimpinan pastinya mengalir dalam diri bekas ahli perniagaan ini melihat kepada perjalanan kerjayanya dalam politik yang mengikuti jejak mendiang datuknya menyertai PBB pada 1983 dan memegang beberapa jawatan penting dalam parti tersebut. Pernah juga berkhidmat sebagai setiausaha politik kepada Ketua Menteri Sarawak ketika itu iaitu Tuan Yang Terutama Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud selama 6 tahun sehinggalah dipilih mewakili Parlimen tempat kelahiran sendiri bermula tahun 1999 sambil memegang jawatan sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. 5 penggal berturut-turut mentadbir Kapit, Dato' Alexander yang ketika itu mewakili Barisan Nasional mengekalkan rekod tanpa kalahnya pada PRU14 menentang Paren Anak Nyawi daripada Pakatan Harapan dengan majoriti kemenangan sebanyak 10,479. Dan sebagai anak kelahiran Kapit sendiri, Dato' Alexander sudah semestinya tahu selok-belok pembangunan yang diperlukan oleh rakyat setempat. Kapit Lily Pond, tempat yang saya berada kini ialah antara tarikan baru di Kapit, tempat untuk meluangkan masa bersama yang tersayang, berekreasi, bersukan dan banyak lagi bertempat di Jalan Memora. Projek pengindahan Kapit Lily Pond bernilai 12 juta ringgit ini seiring dengan projek tebingan Sungai Kapit yang disiapkan pada tahun 2019 dari Pengkalan Ekspres Kapit ke Jeti Kargo Sylvia dalam usaha menjadikan Kapit sebagai bandar rekreasi keluarga. Menelusuri jalan di tengah-tengah bandar Kapit ini, di sebelah kiri saya merupakan Wharf Express Kapit yang sudah dinaik taraf dengan beberapa kemudahan baru, meriah dengan kunjungan orang awam yang semestinya datang untuk berkunjung di Kapit Town Square, kawasan tumpuan yang pastinya meningkatkan ekonomi penduduk tempatan dengan pembukaan pelbagai gerai jualan. Dahulu, penggunaan bot ekspres merentasi Sungai Rajang ini merupakan mod pengangkutan utama dan penting menghubungkan penduduk yang tinggal di sepanjang sungai ini ke pekan atau bandar. Kini, penduduk sudah mempunyai pilihan sama ada menggunakan bot ekspres atau menaiki pengangkutan darat sahaja kerana antara perubahan besar yang dapat dilihat kini di Parlimen Kapit khususnya ialah infrastruktur jalan raya. Panorama indah Gunung Ganang, Bukit Bukau serta penempatan penduduk rumah panjang yang tersergam indah di sepanjang jalan ini dapat dilihat apabila anda melalui jalan Kanawit Song Kapit. Bermula dari Jambatan Kanawit ke Kapit, projek pembinaan jalan ini melibatkan 3 pakej dengan komponen utamanya iaitu pembinaan 3 jambatan dengan R3 Standard Single Carriageway Tar Sealed. Missing link sepanjang 9 km antara Ngemah, Kanawit dan Temalat juga sudah siap sepenuhnya pada 2020 mengakhiri penantian selama lebih 50 tahun masyarakat Kapit untuk melihat jalan ini siap sepenuhnya. Sekarang, masyarakat dah boleh menggunakan pengangkutan darat untuk keluar masuk ke kawasan setempat, tak perlu lagi menunggu dan terbatas dengan jadual bot ekspres yang sedia ada. Sama juga boleh pilih untuk tidak lagi menggunakan bot ekspres bagi perjalanan dari Sibu ke Kapit, jimat sehingga 2 jam perjalanan dengan pembinaan jambatan berkembar Yong Kapit. Dahulunya mempunyai 1 laluan sahaja, digunakan sejak 2016 tapi dinaik taraf pada 2019 menjadi jambatan berkembar merentasi Sungai Yong Kapit. Unik seni binanya, disediakan juga ruang khas yang selamat untuk kenderaan berhenti mungkin untuk para pengguna mengabadikan foto kenang-kenangan atau berehat seketika menikmati keindahan alam semula jadi. Pembangunan infrastruktur jalan raya serta jambatan seperti ini merupakan game changer kepada kepesatan pembangunan infrastruktur yang lain di Kapit seperti bekalan air terawat, bekalan elektrik menerusi sistem solar SARES ke kawasan pedalaman serta rangkaian internet dan telekomunikasi.
Memantapkan lagi pembangunan di Parlimen Kapit ini ialah kedudukannya sebagai salah satu kawasan di bawah agensi pembangunan Ulu Rajang Urda. Menerusi Urda, Kapit yang suatu ketika dahulu merupakan satu-satunya pusat pentadbiran bahagian negeri yang tidak dapat dihubungi dengan jalan raya, kini terus diperkasa dengan pelbagai limpahan pembangunan.